Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Ni berlaku kat Johor tuan-tuan. Ustaz Anwar Al-Jabali meninggal dunia. Badan dia besar tuan-tuan. Tapi orang dia bukan ustaz TV. Dia hanya ustaz di bandar Johor Bahru yang hidupkan surau-surau dan masjid-masjid di Johor Bahru. Orang kenal semua. Sebut Ustaz Anwar Al-Jabali, masuk surat khabar. Kita ambil pengajaran. Dia meninggal dunia tuan-tuan. Umur 40 tahun. Dia ni tuan-tuan punya baik dia ni. Selalu buat jamuan di masjid dan surau-surau. Dia buat nasi Arab. Nasi Arab ni memang kambing apa semua kan. Tapi tuan-tuan, Allah Rabbi, dia masalah dia kencing darah tinggi yang kuat, kena stroke dan terus collapse. Umur 40 tuan-tuan. Masa dia disolatkan jenazah dia orang solatkan. Solat dekat masjid, dekat dengan istana dekat Johor Bahru. Masjid dekat dengan masjid istana. Tuan-tuan, ramainya orang sehingga lebih ramai daripada orang solat Jumaat. 2 orang mufti duduk di belakang masjid jadi imam. Imam yang pertama, lepas tu yang kedua tu imam mufti yang kedua. Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, mufti wilayah, jadi imam dia. Jadi imam, dikhabarkan yang kedua ataupun yang makmum yang kedua tu adalah Datuk Tahrir, mufti negeri Johor. Tuan-tuan bayangkan, ulama-ulama pakat pergi, orang awam tak tahu, sampaikan penggali kubur ni kata siapa ni, kerabat mana meninggal dunia, sampai peringkat tu orang tanya. Nak kata hanya dengan kebaikan. Orang yang sangat pemurah. Sebab apa? Sebab dia menganggap pemurah itulah yang akan datang bagi syafaat di akhirat kelak. Bagaimana dengan menunaikan benda-benda yang wajib? Bayar zakat, berkira. Nak semayang, berkira. Datang masjid, berkira. Semua pakat berkira. Nak pergi umrah, berkira. Nak pergi haji, berkira. Nak beli baju untuk datang solat, berkira. Everything dia nak berkira. Menganggap bahawa ini ada je. Semayang, tunda. Kita naik kapal terbang. Padahal kita boleh semayang dalam kapal terbang, tapi tak semayang dalam kapal terbang. Kita, orang kata apa, saja melambat-lambatkan. Patut boleh qada, tak qada, saja menunggu. Berkira-kira dalam melakukan kefarduan yang Allah wajibkan. Maka golongan ini juga adalah golongan yang hatinya sangat keras. Itu sebab Allah kata fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna lahum qulubahum qasiyah. Orang yang membuat, yang lambat-lambatkan segala arahan Allah Ta'ala ni, hati dia sangat keras. Sebab apa? Penyakit bertambah dan bertambah. Penyakit bermaksud maksiat yang dilakukan menyebabkan hati menjadi sangat-sangat keras. Kenapa hati jadi keras? Susah sangat nak dapat hidayah. Kerana terlalu banyak makan sumber-sumber yang haram. Rasuah, pecah amanah, tipu duit orang. Tuan-tuan, tipu duit ahli waris. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ni tak tahulah kenapa kita nak ambil harta yang sekarang kera milik anak yatim. Itulah yang bergaduh. Saya duk tengok orang duk bergaduh. Sebab saya di UKM tuan-tuan. Dekat UKM ada 2 orang pakar bab faraid, wasiah dengan hibah semua ni yang berkaitan dengan hidup dengan mati lah, duit. Ya Allah tuan-tuan, saya duk tengok bergaduhnya manusia datang. Bukan kaya mana pun, tapi bergaduh dia lain macam tuan-tuan. Orang yang tak berhak dapat duit harta waris, bergaduh nak duit harta waris. Kenapa jadi gitu? Sebab mereka ada masalah hati. Dia tak fikir yang budak ini adalah budak yang susah, anak yatim. Kenapa kamu nak ambil duit anak yatim? Sebagai contoh, kita nak buat tahlil, buatlah, tak ada masalah. Kita buat tahlil, kita di Malaysia, uruf kita tak salah buat tahlil. Buat tahlil arwah sebagai contoh. Hari ni meninggallah sahabat kita, namanya Muhammad Abdul Aziz. Abang Muhammad dah meninggal. Dia ni orang jemaah kita. Dia meninggal dunia, kita nak buat tahlil, boleh tak? Buat, tak ada masalah, dibenarkan. Sebab apa? Bukan kita buat benda yang haram. Kita baca zikir, kita baca Yasin. Kemudian tuan-tuan dan puan, yang salahnya apabila kita menuntut daripada ahli keluarga. Malam ni kita makan apa? Makan apa tu yang tak bagus.
Mana boleh kamu minta daripada orang yang mati? Tanggungjawab kita sebagai ahli keluarga, jiran tetangga, sahabat handai, kita yang tanggung makan minum untuk orang yang datang buat tahlil. Itu sepatutnya. Tak bolehlah dia malam ni apa benda? Malam ni kita punya menu, kena bagi tanya tuan rumah pula. Tuan rumah kata menu malam ni mi goreng. Slow sikit demi la ilaha illallah. Kalau nasi ayam kuat sikit, Allah, berjerit tu lain macam. Hak minta sampo pun tak betul. Saya pernah sekali tuan-tuan rumah. Ini pengalaman saya ni. Ceramah di sebuah negeri. Habis pengurusi masjid minta saya leadkan tahlil dekat rumah si mati. Dekat je, jiran dengan masjid. Dia ni jemaah masjid yang sangat, orang kata apa, aktif. Dia tunggu saya punya jadual datang ke masjid ni dah lama dah. 2-3 bulan duk tabah tak nak tunggu Ustaz Izhar datang, Ustaz Izhar datang. Tiba-tiba nak jadikan rezeki, hari saya datang tu, sehari sebelum datang, dia meninggal dunia kena heart attack. Tak apalah, selesai masalah. Umur muda lagi, dalam 49 gitulah. Isteri 40 lebih gitu. Saya pergilah bila AJK bagi tahu Ustaz, dia ni sangat minat Ustaz, dia nak datang sangat kuliah Ustaz, tapi Allah ambil dia awal. Boleh tak Ustaz tolong leadkan sebagai penghargaan kepada dia, sebagai jadikan orang apa? Buat tahlil lah. Saya pun pergi. Tahlil macam biasa. Afdalul zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah. Duk la ilaha illallah, la ilaha illallah tu. Ada budak kecil je, budak perempuan pegang plastik, bukan plastik bag. Paper bag. Budak lelaki besar sikit daripada dia, duk ulu besar sikit daripada adik ni. Duk ulu apa? Pergi dekat setiap jemaah daripada sana tu, masukkan dalam poket. Zam masuk poket. Bila masuk dalam poket, kita duduk tengah-tengah ni, nampaklah duk masukkan duit. Dia masukkan apa? Envelope kan. Lain macam ni. La ilaha illallah, la ilaha. Saya duduk tengah-tengah. Separuh lah. So saya tengah-tengah. Sampai kat kawasan saya tengok envelope warna lain. Tu imam mesti warna lain. Dia takkan warna sama. Bila warna lain, maksudnya dalamannya pun lain. Saya pun pegang tangan adik. Dik, nak cana, ni duit apa? Tengah-tengah la ilaha illallah pun saya berhenti pegang tangan dia. Adik, ni duit siapa? Bila saya berhenti, jemaah lain semua pakat berhenti. Mana boleh lawan imam, dia kena berhenti. Semua pakat berhenti. Bila berhenti je, semua pakat tengok. Dia bukan besar mana kawasan rumah dia tu, tapi penuh lah. Saya kata, dik, ni duit apa dik? Tak tahu, mak yang suruh bagi. Saya pun terus tanya, Assalamualaikum, mana ni isteri kepada si mati? Sila keluar kejap. Kok bangun, kakak pakai jubah hitam. Ya Ustaz, saya Ustaz. Nak tanya sikit, dalam envelope ni ada apa? Tak ada apa Ustaz, ada pemberian sikit, duit sikit. Duit. Nak tanya sikit, duit ni duit siapa? Saya ambil daripada duit arwah, yang arwah letak dalam almari, ada RM4,000. Satu selesai masalah. Okey, duit arwah. Lepas arwah meninggal, tidak ada lagi istilah duit arwah, dipanggil duit tarikah, duit peninggalan kepada ahli mati, ahli yang hidup, keluarga yang hidup. Jadi saya kata ni duit tarikah, bukan lagi si mati. Ada tak Kak abang ni bagi wasiat, sila bagi kepada jemaah-jemaah yang datang buat tahlil rumah? Tak ada. Ada tak ada wasiat apa-apa selepas dia mati? Tak ada. Maknanya tak ada apa-apa. Bila tidak ada wasiat, maka tidak ada juga ataupun dia meletakkan syarat-syarat tertentu dengan duit tersebut, maka duit itu adalah duit tarikah, duit peninggalan kepada ahli waris. Termasuk dua orang budak ni, lelaki dan perempuan. Saya pun cakap, Kak, tak boleh bagi macam ni Kak. Kena pakai duit akak sendiri. Itu baru boleh. Saya tak ada duit sebab saya suri rumah. Lagilah. Saya kata, kalau macam tu tak apa. Kami tak perlukan duit ni. Saya bagi balik duit ampau ni, dan saya harap jemaah yang dah dapat silalah keluar balik. Saya tengok orang sebelah yang tak dapat lagi tu, muka lain lah. Kata, alamak, kacau lain betul Ustaz ni lah. Satu. Lepas tu ada pula yang dah dapat, Ustaz, bukan banyak sangat pun, RM5 je Ustaz. RM5 pun kamu kena ingat, ni duit siapa? Duit anak yatim. Kena mengingat. Tu sebabnya benda-benda macam ni kena berhati-hati. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang ambil duit anak yatim bagaikan makan duit
makan api neraka dalam perut walaupun RM5. Semua pakat keluar. Bila saya sebut ayat Quran tentang azab neraka pun pakat keluar bagi balik. Tuan-tuan, bukan kita minta daripada dia ataupun kita mengharap daripada dia. Kita yang sepatut memberi. Itu sebab macam kita alhamdulillah, ada setengah orang tak apa, dia buat tahlil bagi juga macam tu, tapi dia pakai duit mana? Duit yang kita datang ni. Jemaah-jemaah datang masuk dalam botol. Duit tu sampai beribu-ribu. Kalau ramai orang datang 10,000 pun mencecah. Dengan duit itu dia bagi pada jemaah-jemaah yang datang buat tahlil, tak ada masalah. Dengan duit itu dia buat makan, tak ada masalah. Dengan duit itu dia pasang kemah, tak ada masalah. Cuma afdalnya jiran tetangga yang tolong support untuk buat. Masjid tolong pakat-pakat buat ramai-ramai. Ada makan tak ada makan itu tak penting. Yang penting kita pakat-pakat buat. Itu sebabnya tuan-tuan, ingat, benda paling simple makan duit haram je. Kadang-kadang dengan duit macam tu pun kita dapat. Tahlil itu tak salah, berzikir itu tak salah, baca yasin untuk si mati tak salah. Tetapi yang paling penting kita kena ingat, sumber jangan ambil daripada sumber yang salah. Na'udzubillah min zalik.